Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan sambung, kalau sebelum ni kita telah mengenali apakah itu 3D viewport ni, bagaimana kita nak tahu apa beza dia punya mode dia ni, dan juga ada object mode, ada edit mode. Dekat tepi ni apa function-function dia, bagaimana nak layari dalam dia kan. Jadi pada kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan bagaimanakah kita nak menggunakan ataupun kita nak mengenal outliner dan juga properties. Kita ada outliner dan properties. Ini yang paling basic lah. Kita kenal 3D viewport, kita kenal outliner dan kita mengenal properties. Okey, tanpa membuang masa kita akan teruskan. Okey, ini adalah 3D viewport. Kita buka-buka Blender dah ada. Inilah lebih kurang kan. Kalau Blender 2.93 yang terkini, ini yang terkini. Jadi kita klik, dia akan ada cube satu. Okey, saya turn onkan screencast key supaya tuan-tuan adik-adik nampak apa yang saya tekan. Kalau saya tekan N banyak kali lah. N ni nak sorokkan ni panel tepi ni. T kalau nak sorokkan tools tepi. So T dengan N adalah untuk panel-panel yang tersebut. Okey, sekarang saya onkan screencast key, boleh nampak lah lebih kurang. Okey. Sekarang ini kita sambung sikit 3D viewport ni. Macam mana nak tengok daripada kamera ni? Macam mana nak tengok daripada kamera ni? Okey, macam mana nak tengok daripada kamera? Kita boleh tekan pada kamera. Maknanya kita akan nampak lah apa yang kamera nampak bila kita tengok daripada kamera ini. Kita sebenarnya juga boleh tekan kosong. Kosong pun boleh juga untuk nampak kamera. Dan juga untuk besarkan kecilkan juga boleh. Ni adalah self-explanatory lah dia punya gambar ni. Tangan ni untuk pegang. Dia sebenarnya sama function macam tekan shift dan juga middle mouse ni. Middle mouse click. Ataupun control middle mouse click sama dengan yang ini. Ini kita punya pakai tangan, ini untuk zoom in, zoom out. Okey, katalah kalau macam sebelum ni kita punya objek sudah lost. Okey, macam mana kita nak cari? Kita tekan titik. Okey. So itulah sedikit sebanyak function dia. Ini adalah orthographic. Tengok di sini dia tulis orthographic. Ni kalau macam yang sebelum ni lah, number sama dengan number 5, ataupun perspektif. Ini adalah function yang di dalam 3D viewport. Okey, kita sambung. Tadi tu sedikit penambahan lah daripada 3D viewport. Okey, kita sambung. Ini adalah outliner. Kita boleh, sebenarnya semua boleh customizekan. Outliner kalau kita nak buka kat sini pun boleh. Pun boleh juga outliner, benda yang sama. Tapi kita buka balik 3D viewport lah. Okey. Outliner di sini, outliner ni dia ada function macam collection ni adalah function macam folder. Folder ni maknanya apa yang kita boleh simpan di dalam tu. Ini adalah function-function di dalam outliner ni. Okey, kalau kita nak pindahkan dia ke folder lain pun boleh juga. Mudah. Benda-benda ni duduk dalam folder senang. Satu kelompok kita nak disablekan, terus dia boleh disablekan terus macam tu. Nak terus sorokkan semua pun boleh. Tak nak renderkan semua pun boleh. Okey, ada dekat dalam outliner ni ada 3 benda ni. Ada 3 benda ni by default, ada 3 benda ni. Apa dia? Yang mata ni menunjukkan visibility, apa yang kita boleh lihat, kita nak tengok ke tak nak tengok dekat dalam viewport. Satu lagi yang kamera ni di dalam render. Apabila kita render, kita boleh klik sini lah. Sebagai contoh saya tunjuk, kalau kita disablekan ni, okey, kita nampak dalam 3D viewport ni masih ada. Dalam 3D viewport ni masih ada. Tapi bila kita render, apa akan jadi? Kosong. Apa pun tak ada dalam render. Jadi kita
onkan balik. Okey. Kita render balik. So kita nampaklah dia cube yang tadilah kita tengok dalam scene. Dia sama macam apa yang kita tengok dekat kamera. Macam ni. Macam itulah juga yang direnderkan. Kalau nak tengok ini sekarang ni dalam solid view. Kalau kita nak tengok render view, okey, dia macam ni, sama macam render kan. Dengan cahaya dia, ada bayang-bayang gelap kat sini, cahaya sebelah sini. Okey, ini adalah view-view macam sebelum ni yang saya kongsikan. Okey. Sekarang kamera ni maksudnya render. Mata ni maksudnya able ataupun disable dekat dalam viewport. Walaupun kita disablekan dia, tapi okey, ni sorry, saya disable like. Saya disablekan cube. Okey. Kita render. Dia tetap ada. Saya disable tadi dekat mata. Mata ni maksudnya hanya dekat viewport je yang hilang. Tapi dekat betul-betul render ada. Sebab kita tak pangkahkan dia. Kalau kita pangkah, dia tak adalah dekat render. Okey. So cube ni kita boleh select daripada sini. Kita boleh select daripada sini. Apa-apa yang dekat dalam scene ni, kita boleh select kamera. Apa-apa yang diselect tu dia akan jadi warna kuning lah. Okay, so bila kita select C, kita boleh select dari sini ataupun daripada viewport. Viewport pun boleh. Okay, so inilah sedikit sebanyak. Kalau kita nak pindahkan, kita nak buat new collection, kita boleh buat new collection. Yang ni kita katakan barang ambil gambar. Okay. Saya tunjuk ni saja sebagai contoh lah. Ini adalah model 3D model. Okay, so yang 3D model kita letak dalam sini. Yang barang-barang untuk ambil gambar ni macam dia punya lampu dan juga dia punya kamera, kita letak sini. So ini adalah 3D model dia pun boleh. Dan juga folder ni sebenarnya boleh letak di dalam folder yang lain pun boleh juga. Tapi ni sebagai contoh je lah. Kalau kita nak bagi kemas, kita buat barang untuk ambil gambar satu folder. 3D model ada beberapa folder lah. Kalau karakter satu folder, set satu folder, prop satu folder dan sebagainya, environment satu folder, terpulang. Itu adalah cara-cara kita nak susun di dalam scene. Okey. Jadi ini sudah hampir habis lah. Apa lagi yang ada ialah yang sini ialah kita nak tengok scene. Kalau kita ada banyak scene, ada scene-scene yang lain, kita boleh tengok lah. Ataupun kita nak tengok secara layer, inilah layer dia tadi, iaitu ada dua collection, dua folder collection ni. Ada macam kotak sikit, macam file sikit kan, dia punya ikon dia. Okey. Dan yang ini sebenarnya ada lagi yang lain. Kalau kita tengok kat sini, ada lagi untuk pilih, untuk pilihan. Kita boleh, kalau kita tekan ni, disablekan pilihan, maka kita tak boleh nak pilih dia. Kita tak boleh nak klik pun. Tapi kalau kita on kan dia, barulah kita boleh klik, boleh buat pilihan. Okey, itu adalah antara function yang ada lah. Tapi by default, benda ni kadang-kadang kita buka Blender, kita baru buka Blender, hanya ada 3 ni saja. Satu, make it available both in viewport and render. Make it available, ataupun salah satu saja kita ada pilihan. So ini adalah function-function dekat outliner. Okey, itu satu. Seterusnya kita pergi pada properties. Ini adalah properties. Dia punya icon dia macam inilah. Macam pill pun ada juga. Properties ni adalah apa-apa saja di dalam scene ataupun model kita. Dia punya ciri-ciri dia, keterangan dia, ataupun apa yang maklumat dia tentang dia ada di dalam properties ni. So untuk properties ni, kita akan hanya lihat ada 5 lah. 5 lebih kurang untuk permulaan. Yang pertama adalah render. Dia ada banyak tab, ada 5 tab, ada banyak tab. Tapi saya nak kongsi 5 sahaja dahulu. 5 sahaja dahulu supaya tak susah-susah nak fikir. Next level baru kita pergi pada yang lain. Okey, ada 5 tab yang asas, iaitu yang pertama render, yang kedua ialah output properties, yang ketiga adalah world properties, yang keempat adalah modifier, dan seterusnya adalah material. Material ni, tab untuk material ni untuk kita buat material dia.
Tab modifier ni saya akan pergi kejap lagi macam mana kita boleh gunakan modifier. Modifier ni iaitu apa-apa yang kita nak beritahu, nak letakkan function dia ke atas model. Kita akan guna modifier. Dan juga yang ini render dan output. Okey, render ni dalam Blender ada 3 engine. Sebenarnya ada banyak engine lagi kat luar untuk render engine. Tapi by default daripada Blender kita akan jumpa ada 3, iaitu pertama EV. EV ni yang real time. Bila kita render tu cepat je. Okey. Kalau kita buka workbench ni, workbench lah. Ni macam untuk dia tak akan render shader. Dia pun laju dan dia tak akan render shader. Kalau EV ni dia akan render lah dia punya material yang kita bagi, dia akan calculate dan sebagainya. So dia lambat sikit lah berbanding workbench tadi. Workbench ni paling cepat sekali, tapi untuk work in progress biasanya kita tak pakai lah workbench ni kecuali nak tunjukkan atau nak gunakan untuk animasi. Sebab animasi dia punya shader material dia, kita nak tengok pergerakan dia saja dulu. Okey. Dan yang paling realistik sekali adalah cycle. Cycle ni ambil masa sikit dia nak render. Sebagai contoh kita tengok dia akan ambil masa maybe berapa minit. Dekat almost 1 minit jugalah kan. Dia nak render sikit-sikit. Tapi dia akan ambil kira semua pantulan cahaya dan sebagainya. Jadi ini adalah cara render cycle berfikir berbanding dengan EV. EV kalau nak cepat kita pakai EV lah. Okey, ni adalah render engine. Ada 3 saja yang by default. Saya depends on the tujuan kerja kita. Kalau nak biasa-biasa yang tak memerlukan realistik, kita pakai EV. Kalau nak realistik, kita pakai cycle. Okey. Dan tab yang seterusnya adalah ini adalah output. Output ni maksudnya bagaimana kita nak keluarkan file daripada scene kita. Kita nak letak dekat mana, kita nak resolution dia macam mana, kita nak dia format apa kan, RGB, PNG dan sebagainya kita boleh buat. Kita boleh pilih pelbagai format yang lain. Okey. So ini adalah format untuk output. In fact kita boleh pilih folder mana kita nak letak. Folder dekat C ke, folder dekat E ke dan sebagainya. So ini adalah tab kita nak letak dekat mana nak tuliskan file ini. Nak berapa besar dia punya resolution. Kita katakan 2000. So dia akan jadilah 2000. Tinggi dia. X dia 1920. Nak separuh 50% daripada size dia pun boleh juga. Ini maksudnya 50% daripada 2000 dan juga 1920. Dia akan bagi 2. Kalau 100% lah dia akan ikut sebesar ini. Kalau 10% ke 31% ke dia akan bagikan lah. It will do the math. Function ni berfungsi kalau kita ada scene yang besar dan berat. Kita nak tengok color ke apa benda yang janji okey, tak payah detail sangat. Kita boleh tekan render. Dia akan jadi kecil macam ni lah. Kalau kita besarkan lagi, dia akan jadi lebih besar. Kan? Kalau kita buat dia 100%, dia akan jadi 100% lah. 100% besar. So itulah function menggunakan ini. Dia ada function ni. Maknanya kita nak render kecil ke besar ke dulu, terpulang. Okay, ni kalau kita render video. Kita ada berapa frame start daripada awal hingga frame 250 misalnya. Berapa FPS pun ada. FPS ni adalah frame per second. Ini kalau kita buat animation lah. Okay, so kita dah kenal render dan kita dah kenal output. Okey, yang seterusnya adalah world. World ni adalah bagaimana kita nak setkan background. Background nak color apa pun boleh. Ataupun background kita nak letakkan gambar ataupun HDRI. Kita boleh buka. Kita download tadi dekat sebagai contoh. So HDRI ni ini adalah gambar, di mana gambar ini adalah environment.
Environment. Okey, jadi ini adalah contoh bagaimana gambar tu kita boleh apply sebagai background dia. So macam inilah. Ataupun kalau kita tak nak pakai gambar, kita boleh guna sky texture. Sky texture ni kalau kita buat scenery lah. Sebagai contoh, scenery kalau kita nak buat langit kan, ada macam ni dan sebagainya. Kita boleh buat turbidity, kita boleh adjust. Dan seterusnya lah. Strength boleh kurangkan dan sebagainya. Ini kita boleh movekan dia macam matahari. Okey. So boleh ada beberapa pilihan cara berfikir untuk sky texture ni. Sebagai contoh, kalau host tag ni dia bagi macam ni lah. Kalau pre-theme dia so dia terbenam ke dan malam ke. So okey. So ini adalah world. Bagaimana kita nak setkan secara keseluruhan kita punya scene. Seterusnya adalah material. Materialnya kalau kita pilih, kita select dulu yang ni. Kita boleh letakkan material pelbagai warna. Dan kita boleh jadikan dia lah setting-setting untuk warna. Okey, kita juga boleh buat roughness dia. Roughness ni untuk dia punya berkilat ataupun tidak. Contohnya ada berkaitan dengan tadi, world tadi. Kalau kita pilih environment texture, kita ambil yang tadi. So kita boleh lihat bagaimana environment yang sekeliling ni, gambar ni boleh reflect pada texture yang kita dah buat. So macam tu. Kalau kita render, ada bayang-bayang dan sebagainya. So cantiklah sikit kan, kalau bergantung pada apa yang kita buat. Okey. So ini adalah contoh bagaimana material. Kita buat material, nak buat color dia, roughness dia lebih ke pun boleh. Kalau kita naikkan roughness, maka dia dah tak berkilat lagi. Dia akan jadi macam dead lah, macam itu kalau roughness dia tinggi. Okey, kalau metallic ni nak elemen pada besi, elemen besi. So kalau kita kurangkan dia, naikkan metallic, dia akan nampak macam besi sikit lah, instead of macam plastik. Okey, kalau macam ni, kita boleh lihat lah bagaimana dia punya cara reflection dia tu. Kalau macam besi, dia akan lebih intense sikit dia punya material dia, berbanding kalau macam plastik, dia tak nampak sangat lah kan. Kalau macam besi. Okey, ini semua adalah setting untuk material. Kalau nak buat material dia macam mana, okey, kat sini, kat tab ini. Okey, yang satu lagi ialah, saya lupa beritahu, ialah modifier. Kita 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan kenali 5 sahaja dahulu. World, modifier dan seterusnya adalah texture. Tadi kita dah lompat ke texture. Saya minta maaf. Jadi kita balik semula ke atas. Okey, ini adalah modifier. Modifier ni adalah function yang kita nak letakkan kepada sesuatu objek. Apakah function yang kita nak gunakan dan letakkan? Ada banyak kat sini. Okey, saya ambil contoh satulah, array. Array ni ialah dia duplicatekan dia jadi banyak. Kita boleh jadi banyak. Itulah, kalau nak faham array ni, dia jadikan, dia duplicatekan jadi banyak. Sama ada dekat, kita boleh gerakkan dia dekat X ke, ataupun dekat Y ke, ataupun dekat Z ke atas ke bawah. Dia boleh macam itulah. So inilah ada function array. Okey, kalau kita letak yang lain, kita boleh letak bevel. Bevel. So bevel ni, okey, sebagai contoh kita lihat di sini, dia menumpulkan bucu-bucu ni. Bucu yang tajam ni ditumpulkan. Kita boleh tambah lagi 1 ataupun 2. So dia jadi macam tu. So kita boleh besarkan dia punya ketumpulan dia tu. Tumpulkan tepi dia. Kita boleh anglekan dia macam mana. So tapi angle ni biasa
tak adalah kita pakai kan. Kita pakai yang default je lah. Biasa 45 je. Okey. So angle ni itulah yang kita boleh gunakan bevel ni. Ini adalah antara modifier yang ada lah. Kita ada boolean dan sebagainya, ada banyak lagi untuk deform, ada pelbagai function, tapi kita tak akan pergi dengan lebih detail dahulu. Untuk level asas, kita yang mana berkaitan sahaja. Ada juga contohnya subdivision surface dan solidify dan sebagainya, yang selalu kita akan guna selepas ini. Contohnya subdivision surface, dia akan bagikan daripada sebuah kotak ni, dia akan bagi berapa? Bagi 1. Kalau bagi 1, dia jadi macam ni lah. Kalau bagi 2, dia akan lebih banyak lagi. Contohnya kalau kita lihat dekat sini, ini untuk wireframe, macam mana dia punya rupa dia. Walaupun dia 4 segi, tapi bila dia dah bagi 2, permukaan tu dia akan jadi, bila bagi 2, dia jadi 4. Dia bagi 1, 2 kan. Lagi 1 kan. Dia 2 kali ganda. Sorry, dia bukan 2 kali potong, tapi 2 kali ganda. Mula-mula dia bagi 1. Dia bagi lagi 1 kali. Jadilah yang sedemikian. Dia berganda lah. Dia multiply. Okey, sebagai contoh. Okey, dia akan lagi halus. Okey, so ini adalah subdivision surface punya modifier. Daripada satu kotak, kita boleh bagi functionnya macam-macam. Sebagai contoh, kalau saya copy ni, okey, kalau saya kata boolean ini, kita boleh ambil objek yang satu lagi sebagai dia punya untuk ni lah, untuk memotong dia kan. Sebagai contoh, objek yang kita potong ni, kita tak nak tengok dia. So dia baru kita nampak boolean ni dia boleh buat apa. Kalau union dia satukan, kalau intersect dia akan ambil yang tengah-tengah, kalau difference dia akan buang yang itu saja. Okey, ini adalah contoh-contoh modifier yang kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan dengan mudah. Maknanya cara-cara nak gunakan modifier dengan mudah. Okey. Sebagai contoh, another modifier punya contoh, ini sebagai introduction je lah kan, adalah contohnya mirror kan. Mirror ni, kalau saya bagikan, kita letak dulu subdivision surface kan. Subdivision surface, boolean ni tak payahlah. Boolean ni tak payah. Okey, ni pun tak payah. Kita nak tunjuk bagaimana mirror tadi boleh digunakan. Okey. So kita letak di bahagian bawah, ataupun kita boleh apply dulu subdivision surface, apply. Okey, so dia dah jadi macam ni lah kan. So kita boleh daripada hadapan, kita boleh delete dia dulu. X delete. Okey. So bila kita delete, sepatutnya kalau tengok yang sebenar, kalau tak ada mirror, kita dah delete separuh daripada model yang ada. Separuh daripada model yang ada tu kita dah delete tadi. Tapi bila kita letak mirror, dia jadi mirror lah. Benda ni sebenarnya kita boleh buat untuk buat model orang dan sebagainya pun boleh buat menggunakan function mirror ni. Sebagai contoh, kita buat turun. Yang ni kita okey. So kalau nak buat orang, kita boleh guna function mirror ni. Nak buat apa-apalah karakter kan. So kita hanya keluarkan daripada sebelah saja. Sebelah lagi akan ikut. Kalau kita bubuh subdivision surface, dia akan jadi, dia bahagikan lagi kan. Dia akan bahagikan. So boleh lihat bila dia bahagikan, so dah jadi macam monster ke apa kan, makhluk. Okey, dah ada tangan sikit, ada kaki, boleh buat kaki, dan seterusnya. Okey, so sebagai contoh, kita keluarkan lagi
Okey. So yang ni kita E. So dah jadi macam makhluk. Okey. So hanya dengan menggunakan mirror dan juga subdivision surface. Ini adalah peranan-peranan modifier. Ni modifier punya tab. Kita dah tahu tadi. Dan kita boleh tengok kalau render dia tadi warna merah. Dia dah jadi macam ni. Okey, kalau kita render, kita tengok sikit. Kita juga boleh ubah kamera punya kedudukan. Ubah kamera punya kedudukan. Okey, kita letak kat sini. Ini adalah shortcut macam mana nak ubah kamera punya kedudukan lah. Ataupun kalau kita nak ubah satu-satu, kita kena select lah pada kamera. Kita kena movekan dia ke tepi. Kita kena rotatekan dia. Itu salah-satu lah. Tapi yang sekarang kalau kita nak mudah, antara tips yang saya gunakan adalah Ctrl Alt kosong. Dah siap. Okey, sekarang kita cuba render. Kita tengok ini yang apa yang tadi kita buat. Kita dah boleh menggunakan modifier lah. Modifier, subdivision surface dan juga mirror. Dengan hanya menggunakan itu saja kita dah boleh buat model yang kita nak. Okey, ini adalah contoh. Okey, contoh modifier. So kita dah kenal 3D viewport, kita dah kenal outliner, kita dah kenal properties, dan dalam properties ni ada 5 sahaja. 5 sahaja yang lebih kurang. Satu, render tab. Seterusnya output, bagaimana kita nak outputkan rendering dia, dekat mana kita nak tulis. Seterusnya dunia, world punya ni, di mana kita letak dekat belakang ni. Inilah gambar. Gambar yang memang HDRI lah dipanggil, untuk sebagai dia punya background. Okey, dan seterusnya kita telah melihat macam mana kita nak buat color dia. Color dia metallic tadi, dan juga color merah. Nak tukar color, nak in fact kalau nak gunakan picture pun also, picture juga kita boleh gunakan. Tapi itu di waktu yang lain. Ini saya nak memperkenalkan demo bagaimanakah tab di sini. Materialnya dengan modifier, world, seterusnya output dan juga render. Okey, sampai setakat itu sahaja dahulu, dan kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih.